Okey, kita sambung dengan 9.3 iaitu penyerapan. Sebelum ni kita belajar 9.2 pencernaan. Okey, seperti mana yang kita dah belajar, pencernaan adalah lengkap di usus kecil. Okey. Semua makanan apabila sampai di usus kecil sudah pun lengkap pencernaannya. Okay, kita tengok sini contoh. Kita tengok balik yang kita dah belajar. Okey. Okey, yang kita tengok yang kita dah belajar. Di usus kecil, sekejap saya buka pen. Di usus kecil semua makanan tadi sudah berada dalam bentuk yang ringkas, iaitu glukosa, bentuk yang paling ringkas, fruktosa, galaktosa, asid amino, asid lemak dan gliserol. Semua nutrien ini adalah dalam bentuk yang ringkas di usus kecil. Okey. Dan di usus kecil juga tempat berlakunya penyerapan makanan. Masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey, kita tengok. Yang ni kita nak yang inilah yang kita nak belajar di 9.3 iaitu penyerapan. Okey, penyerapan makanan, segala nutrien-nutrien makanan akan diserap masuk ke dalam darah melalui usus kecil. Mengapakah dalam banyak-banyak struktur yang terlibat di sini, usus kecil dipilih sebagai tempat penyerapan zat-zat nutrien? Ini adalah kerana usus kecil mempunyai beberapa ciri yang istimewa berbanding dengan bahagian lain. Okay, sekarang kita nak tengok apakah ciri-ciri istimewa yang ada pada usus kecil. Okey. Kalau boleh kita tengok balik. Okey, bila kita sebut usus kecil ada 3 bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Yang dimaksudkan di sini adalah di bahagian ileum. Okey, penyerapan nutrien berlaku di ileum, iaitu bahagian terakhir usus kecil. Okey, kita tengok. Apakah ciri-ciri yang ada pada usus kecil? Iaitu ciri yang ada di ileum. Yang pertama, panjang ileum. Ileum ni panjang. Ukurannya lebih kurang 6 meter panjang. Bila ileum ni panjang, secara tak langsung, ini dapat meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrien sebab dia panjang. Bila benda tu panjang, bermaksud luas permukaan dia besar. Besar untuk apa? Besar untuk nak menyerap nutrien. Okey, yang pertama. Yang kedua, permukaan dalam ileum berlipat-lipat. Struktur yang berlipat-lipat tu kita panggil villus. Kenapa perlu ada villus? Juga untuk meningkatkan luas permukaan bagi penyerapan nutrien. Okay, kita tengok gambar rajah kat sini. Okay, ni. Kalau boleh awak perhatikan, permukaan dalamnya berlipat-lipat. Seolah-olah permukaan tu dalam ileum tu seolah-olah macam permukaan tuala ataupun permukaan permaidani yang banyak unjuran-unjuran halus kat dalam dia tu. Okey? Itulah yang kita panggil villus. Okey. Okey, yang tu ciri ileum. Sekarang kita nak tengok kita nak tengok villus itu sendiri.
Kita nak tengok ciri villus pula. Okay. Villus ni ada dalam ileum. Sekarang kita nak zoom kepada villus sahaja. Okay. Villus kalau ikut sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ciri pada villus membolehkannya ia sesuai sebagai permukaan penyerapan zat nutrien. Iaitu dia ada lapisan epitelium, ada sel goblet, ada kapilari darah, ada laktil, ada kelenjar usus dan juga microvillus. Okey, kita tengok satu persatu. Ini semua awak boleh refer di muka surat 151 buku teks. Okey. Jadi ambil isi daripada buku teks, masukkan kembali dalam nota awak ni. Okay, kita tengok ciri yang pertama. Villus mempunyai ciri penyesuaian berikut untuk menyerap nutrien. Yang pertama, villus mempunyai lapisan epitelium yang sangat nipis iaitu setebal satu sel. Hal ini akan bukan mempercepatkan ya. Hal ini akan memudahkan. Saya rasa kena betulkan sikit ni. Hal ini dapat memudahkan penyerapan nutrien. Kat mana lapisan epitelium tu? Inilah. Inilah yang dimaksudkan dengan lapisan epitelium. Ini ni. Ni. Lapisan yang ni. Ni. Satu. Yes. Ini. Ini adalah lapisan epitelium. Lapisan epitelium ni hanyalah setebal satu sel. Satu sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel. So, dia one layer saja. Okay. Sel ini tersusun dalam satu barisan saja. Bermaksud menunjukkan yang lapisan villus ini sangat nipis. Bila nipis, dapat memudahkan penyerapan nutrien. Okay. Walaupun dia banyak, tapi dia berada dalam satu layer. Okay. Yang kedua, okay, ni lapisan epitelium nipis. Lapisan epitelium villus adalah setebal satu sel. Ini akan memudahkan penyerapan nutrien. Yang kedua, ciri yang kedua, sel goblet. Di villus terdapatnya sel goblet yang akan merembeskan mukus yang membantu pencernaan. Ada sel goblet. Di villus tadi ada sel goblet yang merembeskan mukus yang membantu proses pencernaan. Yang ketiga, di villus ada banyak jaringan kapilari darah. Ini memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Ingat bila kita sebut tentang darah biasanya kita kaitkan dengan pengangkutan. Kat mana? Okey, ni. Yang warna biru dan warna merah ini adalah kapilari darah. So, setiap villus masing-masing ada jaringan kapilari darah untuk mengangkut nutrien ke seluruh sel badan. Seterusnya, dalam villus ada laktil untuk mengangkut titisan asid lemak dan gliserol. Titisan asid lemak dan gliserol adalah bahan yang tidak larut air. Apabila bahan ini tidak larut air, dia tidak boleh masuk ke dalam darah. Jadi, laktil inilah yang berperanan dan berfungsi untuk menolong mengangkut
asid lemak dan gliserol. Hasil daripada pencernaan lipid. Laktil ada kat mana? Okay, laktil ada kat sini. Perhatikan yang warna hijau ni. Ini adalah laktil. Ini adalah laktil. Dia di tengah-tengah ni. Okey. Lagi. Apa lagi tentang kelenjar usus? Kelenjar usus merembeskan jus usus yang banyak mengandungi enzim pencernaan. Yang kita dah belajar sebelum ni kan. Laktase, maltase, sukrase, irepsin. Itu adalah enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar usus. Dan yang keenam, pada setiap villus terdapatnya banyak microvillus. Pada permukaan epitelium villus terdapat banyak unjuran halus yang kita sebut microvillus. Apa pentingnya microvillus? Ia menyediakan luas permukaan yang besar untuk meningkatkan lagi kadar penyerapan. Dekat mana microvillus? Kat sini. Awak tengok. Okay. Pada setiap sel epitelium ni ada banyak microvillus. Ini adalah sel epitelium. Dan pada atas sel epitelium ni ada banyak lagi microvillus. Okay, macam cikgu lukis ni. Okay, saya lukiskan satu. Kat sini kita boleh nampak kan bila kita zoom besar-besar kan. Macam ni. Besarnya. Okay, contohnya saya lukis. Tu. Tu microvillus tu. Okay, banyak. Okay. Semua ni adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan nutrien. Okay. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 awak salin kat sini. Salin kat dalam ni. Okey. Jadi ini adalah nota awak. Jadi tolong selesaikan nota ni. Dan seterusnya kita nak tengok pula. Okey. Penyerapan makanan tercerna diringkaskan dalam darjah 9.6 dan jadual 9.1. Okey. Tadi kita tengok ciri ileum, ciri villus. Sekarang kita nak tengok penyerapan makanan. Okey. Ini adalah gambar rajah villus. Okey. Okey, kita tengok di sini. Kita perhatikan. Makanan seperti fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, vitamin B, C dan air. Semua jenis makanan tercerna ini akan masuk ke dalam kapilari darah. Sebab makanan jenis ini adalah jenis larut air. Jadi mereka akan dibawa masuk melalui kapilari darah yang ada pada villus. Okey. Diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah. Okay, cara penyerapannya masing-masing adalah ni. Kalau fruktosa secara resapan berbantu,
glukosa dan galaktosa secara pengangkutan aktif, asid amino pengangkutan aktif, vitamin B dan C diserap bersama air, maksudnya dia larut bersama air, dan air secara osmosis. Sementara asid lemak dan gliserol dan juga vitamin A, D, E, K, tiga kumpulan nutrien ini, asid lemak, gliserol dan vitamin A, D, dia akan masuk melalui laktil. Laktil yang warna hijau tu. Cara pengangkutan dia secara resapan ringkas. Jelas, ha? Okey. Jadi, untuk nota, saya nak awak lukis struktur villus. Saya nak awak lukis struktur villus. Jadi cikgu dah jumpa satu lukisan yang sangat senang untuk awak lukis. Di sini awak kena gunakanlah pen yang berwarna. Okey? Yang warna merah ni adalah kita anggarkan sebagai kita andaikan dia adalah kapilari darah yang merah ni. Yang warna orange kat dalam tu adalah laktil. Dan yang dekat tepi-tepi ni adalah sel epitelium. Ini adalah barisan sel epitelium. Okey. Jadi awak labelkan laktil, blood capillary darah, epithelial cell with microvilli, sel epitelium bersama dengan microvillus. Yang ni blood flow, aliran darah, nutrient rich blood. Ini adalah darah yang keluar daripada sini adalah darah yang kaya dengan nutrien. Jadi tolong lukis gambar rajah ni. Sangat simple. Saya dah carikan untuk awak lukisan yang sangat senang. Okey. Jadi lukisan tadi tu awak lukis kat sini. Awak gantikan lukisan ni. Sebab lukisan ni macam complicated sikit kan, susah kan. Lepas awak lukis tadi, lepas awak dah lukis struktur villus tu, saya nak awak salin jadual 9.1 sebagai nota. Okey. Okey, kita tengok praktis formatif 9.2. Nombor 1, nyatakan struktur utama untuk penyerapan hasil pencernaan. Nyatakan struktur utama. Apa dia? Jawapannya ileum dan villus. Yang ni tak payah jawab sebab kita dah salin nota tadi. Namakan struktur dalam villus yang terlibat dalam pengangkutan nutrien berikut. Asid amino diangkut secara, namakan struktur pengangkutan, namakan struktur dalam villus. So, asid amino adalah kapilari darah, vitamin A dan E adalah melalui laktil. Yang ni pun awak tak perlu jawab sebab kita dah buat nota. Nombor 3, terangkan penyesuaian usus kecil bagi penampakan luas permukaan untuk penyerapan nutrien. Yang ni pun kita dah tulis sebagai nota, tak perlu. Nombor 4 pun tak perlu jawab sebab kita dah tulis nota. So, praktis formatif 9.2 tak perlu buat. Okey? Itu saja kerja untuk 9.2. Awak selesaikan yang itu dulu.